Assalamualaikum semua. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam Bual Bicara bersama Raja Tromba. Episod kedua hari ini kita masih lagi bersama dengan Raja Tromba. Kali ini beliau akan membicarakan tentang tanah adat, pusaka tinggi, masalah dan jalan penyelesaiannya. Jom kita saksikan. Baik, pada kali ini saya nak bercerita pasal tanah adat pusaka tinggi, masalah dan pandangan. Iaitu dalam adat pepatih itu sendiri. Baik, kalau kita tengok orang yang datang ke Negeri Sembilan, orang asalnya adalah daripada suku Biduando. Suku Biduando ni apabila perkahwinan orang asli dengan orang Minangkabau yang datang ke Negeri Sembilan. Ini pendapat ataupun pandangan yang diberikan oleh Tan Sri Samad Idris dan Profesor Nur Halim Ibrahim. Itu perkahwinan orang Minangkabau dengan orang asli, terutama pemimpin-pemimpin maka lahirlah suku Biduando. Dan kemudian ada suku-suku lain, suku anak Aceh, suku anak Melaka, suku anak Aceh, suku anak Melaka, dan beberapa suku lagi yang datang daripada Tanah Datar, iaitu suku Tanah Datar. Dan yang datang daripada 50 kota, antara suku Batu Hampa, suku Seri Lomak, suku Simalanggang, suku Tiga Batu, suku Payakumbuh, dan beberapa suku-suku yang lain, iaitu termasuk suku Batu Bolang dan juga suku Tiga Nenek. Ini yang datang ke Negeri Sembilan. Bila datang ke Negeri Sembilan, apa yang dikatakan bangau putih gagak hitam dalam terasul ataupun dalam sejarah asal-usul yang ada dalam terombok itu sendiri. Iaitu orang bangau putih, orang Minangkabau yang datang daripada laut, dan gagak hitam daripada darat, maka bertembung. Dan maka pada ketika itu berlakulah komunikasi dan perbincangan antara orang asal dengan orang yang datang daripada Minangkabau tadi. Selang beberapa lama hidup di Negeri Sembilan, maka dibagi-bagikan pendapatan, ditoroko tanah, dibuka tanah mengikut kawasan. Misalnya kalau datang daripada Batu Hampa, dia akan menoroko atau buka di satu tempat tu. Tiga Batu satu tempat lain. Selonggang satu tempat lain. Batu Hampa satu tempat lain. Payakumbuh satu tempat lain. Maknanya mereka buka tanah, buka kawasan berdasarkan kelompok ataupun kumpulan. Dan ini berbeza dengan orang yang datang daripada agam, luar agam. Luar agam tak menonjol sangat, tapi masing-masing mengikut kelompok-kelompok yang kecil. Ada juga yang datang ke beberapa tempat yang lain, tapi tidak menonjol dari segi suku. Kecuali Tanah Datar, luak Tanah Datar dan luak 50 kota. Apabila dah dibagikan tanah, maka ditoroko, dibuka, dibuat rumah, dibuat pendapatan, maka ada perjanjian, persumpahan daripada nenek moyang dulu bahawa tanah yang dibuka ini mestilah diguna pakai dan diusulkan oleh anak buah, cucu cicit sampai bila-bila. Dan kalau Batu Hampa tak boleh diberikan kepada Selamat dan tak boleh diberikan pada suku-suku yang lain. Suku tu saja yang akan mengerjakan demi untuk masa depan ni. Ini yang saya nak cerita. Ada persumpahan, ada perjanjian, maka akan disohorkan oleh anak cucu cicit ni. Masa tu tak dibagi tahu sama ada orang perempuan ataupun orang lelaki yang mengambil alih tanah tersebut. Jadi selang berapa lama, maka yang pihak laki-laki ini pergi merantau. Korotau medang di hulu, berbuah berbunga bolon, merantaulah bujang dahulu di kampung berguna bolon. Dia pergi merantau. Bila pergi merantau, yang tinggal di kampung adalah
pihak perempuan. Bila pihak perempuan itulah yang menjaga tanah yang dibuka tadi. Maknanya apabila perkembangan pendapatan tadilah dah makin berkembang, yang lelaki ni merantau. Merantau dan tinggallah perempuan di situ. Apabila tinggal perempuan di situ, maka dia yang mengerjakan sawah dan yang menjaga rumah dan menjaga kebun ataupun tobek ataupun kolam, yang mengendalikan tanah-tanah perkuburan, pihak-pihak perempuan. Dan adalah sedikit yang agak berumur yang tinggal di kampung. Jadi oleh sebab itulah perempuan yang mengendalikan tanah. Lepas itu, tanah ni apabila British masuk di tanah Melayu, maka diadakan geran dan kemudian diadakan akta tanah tu. Bila dah ada geran, dah ada akta, maka British nak kutip cukai. Bila nak dikutip cukai, maka berbincanglah dengan datuk-datuk adat, terutama dengan datuk lembaga. Berbincang dengan datuk lembaga, maka diletakkanlah dalam geran itu nama perempuan. Jadi, berdasarkan kajian saya dan pengalaman saya, tanah tersebut, maka diletakkan siapa dia misalnya. Kalau ada 3 nama perempuan dalam tanah tersebut, dalam keluarga tersebut, maka 3 nama perempuan itu akan dimasukkan dalam geran tu. Akan dimasukkan. Kalau ada 4 nama perempuan, anak perempuan, 4 akan dimasuk. Ya, kalau ada 1, 1 lah. Kalau ada 2, 2 lah. Kenapa dimasukkan ke satu-satu? Sebab jojak waris atas pesaka, jojak pesaka atas rota pesaka apa tanda rupa. Jadi makna dia mengaku suku Selangang misalnya. Mana telapak mana telapak Jadi ada 3 anak perempuan. 3 dah dimasukkan di situ. Jadi dia akan tahu tanahnya ada di sini. Satu hari, satu ketika mungkin dia nak jadi lembaga, nak jadi buapak, nak jadi kepimpinan-kepimpinan adat yang lain. Itu penting. Dan rota pesaka itu tak semestinya tanah. Tak semestinya tanah. Dan dalam bentuk rumah, dalam bentuk kolam, dalam bentuk tanah perkuburan. Sebab itu tombek-tombek dan tobek misalnya. Dan ini mustahak. Dan ini juga adalah penting. Sangat-sangat penting. Dan kemudian, bila dah terlaksana perjalanan itu dari satu keturunan ke satu keturunan. Jadi kita tak tahu siapa yang mula-mula buka tanah tu. Bila kita tak tahu siapa yang mula-mula buka tanah tu, maka dia dinamakan harta pusaka tinggi. Harta adat pusaka tinggi dalam adat pepatih. Maka dia tidak boleh dibagikan secara faraid. Maka dia diwarisi. Diwarisi oleh satu keturunan, jadi satu generasi ke satu generasi yang lain. Mana dia diwarisi? Bukan dimiliki. Bukan Aminah yang punya. Bukan Salmah yang punya. Bukan. Dia mewarisi tanah tersebut. Bila tak ada dia besok, akan pergi kepada anaknya. Dan anak akan pergi kepada anak. Dan itulah tanah warisan. Bukan tanah dipunya. Tanah pusaka tu emak saya punya. Bukan. Tanah pusaka tu emak saya yang mewarisi. Dia begitu. Dan kemudian, saya nak bercerita di sini. Yang saya nak lontarkan pandangan. Ada pihak mengatakan bahawa tanah pesaka ini, tanah adat pesaka tinggi ini, lembaga yang punya. Lembaga yang punya. Kita tak boleh kata lembaga yang punya. Makna lembaga yang mengendalikan. Lembaga yang memegang amanah. Bila dah kata punya, jadi itu ada satu konotasi yang boleh kita bahaskan di situ. Kita tak boleh kata lembaga yang punya. Lembaga pun mewarisi, apabila ada lembaga lain nanti dah meninggal atau yang lain, dia akan mewarisi dan dia akan jaga.
supaya tanah ini betul-betul disohorkan, tak jatuh kepada pihak-pihak yang bukan pada suku yang berkenaan. Satu perkara lagi. Kita bercakap adat berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kita bawah. Syarak mendaki, adat menurun. Syarak dan adat bagai au dengan tobing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Jadi kita jangan putuskan daripada syarat. Sebab dalam kehidupan kita masyarakat Negeri Sembilan, yang mustahak yang pertama ialah syarat. Dalam syarat itu ada terangkum adat, iaitu peraturan ataupun undang-undang. Yang ketiga undang-undang yang kita amalkan. 3 perkara ni. Jadi kalau kita bercakap 3 perkara ni yang kita pegang, yang sebenarnya bila saya kaji, saya usai, saya bincang dengan orang alim ulama, manuskrip, tambur saya baca, saya huraikan, maka saya dapat dia punya kata putus bahawa di Negeri Sembilan ini bernasabkan kepada bapa. Adat pepatih Negeri Sembilan ini bernasabkan ke bapa. Kenapa saya kata bernasabkan kepada bapa? Hukum alam serata dunia pun makna boneh kita daripada bapa. Daripada bapa. Dan kalau saya Muhammad Rosli bin Saludin. Ya, apabila kita dah meninggal saja barulah berbinkan kepada ibu. Dan kemudian segala hal adalah tanggungjawab bapa tu sendiri yang sebenarnya. Tanggungjawab bapa. Dan kemudian kalau perempuan pula dalam adat pepatih ini bersuku kepada ibu. Bernasab kepada bapa, bersuku kepada ibu, iaitu menggunakan tali rahim. Di mana keluar? Tali rahim. Kalau kita kata tali rahim, maknanya itu satu perkara yang cukup kuat dalam hal itu. Kalau kita katakan bahawa adat pepatih ini bernasab ke ibu, kita dah meninggalkan bapa. Mana yang dikatakan amalan kita adat berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kita bawah. Mari kita tinjau balik perkara itu. Dan perkara ini tidak ada yang ganjilnya, tidak ada yang salahnya. Maknanya kalau keratih mesti berpucuk. Maknanya segala amalan kita itu sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ke bawah mesti berurek. Maknanya semuanya adalah demi kebaikan anak-anak buah kita. Kalau ke tengah tak dilarik dek kumbang. Amalan-amalan iaitu syarak dan adat saling bergandingan, saling memerlukan. Itu yang paling mustahak yang kita fikirkan. Ini yang kita perlu nilai balik. Dan ini yang perlu kita amalkan. Kalau kita tengok dalam situasi dan keadaan ini, tanah-tanah adat, tanah pusaka tinggi ini, memang tidak boleh dijual. Memang tak boleh dijual. Tanah adat pusaka tinggi ini. Memang tak boleh dijual. Dan tanah adat pusaka tinggi ini tidak dimakan boli. Tanah adat pusaka tinggi ini juga tidak dimakan gadai. Sekarang, apa sudah berlaku? Tanah adat pusaka tinggi, gerannya sudah disimpan ke bank kerana nak dibuat sistem perumahan. Bagaimana? Ini persoalan yang nak saya timbulkan, tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita fikir. Dan kalau berlakulah sipolan yang menyandarkan tanah adat pusaka tinggi itu kepada bank, dia tidak boleh bayar. Bila dia tidak boleh bayar, maka kepimpinan adat kata kena mohon kepada yang dalam sukunya yang sama, yang lain kena minta duit supaya dia bayar setiap bulan.
Yang lain ini pula akan berkata kenapa pula esei yang akan bayar. Sebab yang sign dulu dia. Ini sudah berlaku percanggahan. Ya, kalau kita fikir balik, kalau nak buat satu keputusan, bulat air togah dek gopong, bulat kato togah dek pakat, kalau ada 8 orang ya dalam suku tersebut, ya 8 paut lagi, ada 8 yang ada kaitan dengan tanah tu. Kalau ada 8 tu mesti sama untuk menandatangani. Dan kemudian kalau ada muafakat, ada setuju, boleh dicagakkan kepada bank. Itu kalau nak lakukan seperti itu. Tapi nenek moyang kita dulu dah berkhabar, tanah adat Pusaka Tinggi ini tidak dimakan boli. Ya, tanah adat Pusaka Tinggi ini tidak dimakan gadai. Bila dah berkhabar macam tu, jangan kita buat macam tu. Kes yang tertentu dah berlaku. Yang saya khabarkan ini. Dan ini yang perlu kita muafakatkan balik. Datuk Rosli ni nak mengacau. Bukan nak mengacau. Sistem ini apabila kita muafakat, ya musyawarah, dalam powut tu, dalam adik-beradik tu, takkan tak boleh tek-yan, kunci-kunci. Kalau bahasa anak muda ditong-tong situ. Mana dibantu? Apa nak dibuat? Rumah apa? Ya, bantu sebab dalam kelompok tu mungkin ada yang lebih pendapatan, yang nak memberi sumbangan. Yang ini yang kita kena fikir. Ini yang kita kena fikir. Dan dalam tanah adat ni pula, ada beberapa perkara kata boleh dijual, boleh digadai. Ya, kalau kematian kata nak pergi Makkah, ya, tanah rumah dalam tanah adat tu roboh, anak dara yang tak dipinang orang, semua itu boleh diselesai. Sebab tanah adat Pusaka Tinggi ini perlu diprotek, perlu dipertahankan, ada pelindungnya. Jadi, tuan-tuan dan puan, dalam perkara ini kita perlu selalu muzakarah, selalu berbincang macam mana dan bagaimana. Sebab bulat air tengah dek gopong, bulat kato tengah dek pakat, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, ke laut sama direnangi, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicoca. Maknanya, duduk seorang bersempit-sempitan, duduk ramai berlapang-lapangan. Dan inilah yang perlu kita bincangkan. Tanah adat ini sebenarnya adalah satu tanah yang nilainya yang cukup tinggi. Kalau kita ubah tanah adat itu kepada tanah perusahaan ke, tanah pertanian ke, sebab dia tak makan boli, tak makan sanda. Tak makan boli, tak makan sanda, dia tetap tanah adat. Selagi dunia ni masih ada. Yang ini yang kita kena ingat. Ada kes-kes tukar kepada tanah pertanian, tukar kepada tanah bidang yang lain, maka tanah ini dijual. Dan kemudian, satu lagi kita kena ingat, dan kita tidak pesimis terhadap pembangunan. Ya, tanah adat ini apabila diambil alih oleh kerajaan atas dasar pembangunan, kita boleh izinkan. Tetapi berapa keluasannya itu kena diganti. Kalau ambil tidak diganti, maka bagaimana untuk kehidupan anak cucu cicit yang akan datang? Dan kita kena ingat, tanah adat ini dibuat begitu adalah hak suku, hak kaum. Jadi suku dan kaum itu tidak akan susah anak cucu cicitnya pada masa yang akan datang. Dan kemudian, kalau ada adat berkodin nak dibagi tanah, iaitu adat berkodin aus rumpun. Kalau pinang sebatang tak ada diberi rata. Dan itu pada pandangan saya yang dah berlaku presiden kes yang sebelum-sebelum adalah 1/3 saja yang layak ya kepada orang yang kita nak bagi. Yang selebihnya mesti dibagi kepada yang lain. Ya, kepada yang lain dalam suku itu yang tidak mempunyai tanah. Itu sepatutnya.
kalau berlakulah integriti, ketelusan seperti itu, maka ianya akan cantik dalam adat pepatih. Saya tak berkhabar yang buruk-buruk, tuan-tuan dan puan. Saya beri pandangan. Saya beri teguran. Sebab sebagai tokoh warisan kebangsaan orang hidup yang saya dah terima pada 2018, ya, saya layak untuk nak bercakap. Saya layak untuk nak berkata, tuan-tuan dan puan, berdasarkan Akta Warisan 2005, Akta 645. Selagi akta itu masih hidup, saya dah baca pada akta itu, adalah tanggungjawab saya untuk berkhabar, untuk memberi pandangan, untuk menurunkan keilmuan yang ada pada saya, pembacaan saya, penyelidikan saya, untuk supaya masyarakat faham dan masyarakat tahu. Kita tidak boleh mengatakan, Datuk ni, bukan Datuk ni. Dalam adat pepatih, ada yang dikatakan tungku 3 sejorangan. 3 tungku, 2, 3, barulah kuali atau periuk itu boleh kita masak di atas. Apa dah tungku 3 sejorangan? Pemimpin adat, lepas tu orang agama, dan kemudian cerdik pandai. Mesti dilibatkan dalam perbincangan-perbincangan untuk menyelesaikan apa saja masalah dan perkara untuk kebaikan dalam adat pepatih. Kalau hilang orang agama, hilang cerdik pandai, tinggal satu tungku, maka ianya tidak begitu kokoh. Saya minta ampun, saya minta maaf. Saya melontarkan pandangan untuk kebaikan. Ada satu lagi, terombo. Tali 3 sepilinan. Pilin tali yang pertama tak jadi, 2 tak jadi, 3 tali baru dia jadi cantik. Iaitu tali yang pertama, syaraknya yang ada adat di dalamnya, dan kemudian apa dia isi-isi, syarak dan adat yang ada di dalam tu, dan kemudian yang ketiga, adakah mengikut alur nan patut. Nan patut itu menuju mana? Ini tuan-tuan dan puan. Saya kata, tuan-tuan dan puan, inilah yang harus kita fikirkan. Supaya kita tidak tersasar jauh, bahawa kita perlu musyawarah selalu. Muafakat selalu. Musyawarah selalu, muafakat selalu, supaya kita tidak tergelincir. Sebab tanah-tanah adat ini adalah tanah untuk masa depan anak-anak buah kita dalam setiap suku. Okey, korang dah dengar kan tadi pelbagai masalah dan jalan penyelesaiannya daripada Raja Tromba tadi. Harap dapat merungkai segala permasalahan yang terbuku di hati atau pemikiran korang. Okey? Untuk episod yang ketiga, jumpa korang pada waktu hari yang sama di Facebook page Perkampungan Raja Tromba. Bye. Assalamualaikum.